So apa tadi? 6 minggu depan. Minggu depan. Baik tak? Belum. Depan kalau tak dia. Gitu. Oh aja. Jalan. Oh dalam. Mainkan nama jawab. Mungkin kelas Teman mak pergi wedding. Mak betul. Mak Rizal. soalan Teman mak aku buat aku tak tahu. macam alasan lah. Ngajar. Jadi kalau tak datang boleh. Apa Ustaz, kalau kita yang sambung saya cover dulu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-'aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzī tas'aluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Apa? Ayat apa? 14. 14. Yang minggu depan kita mula start ayat apa? 10. Ayat apa? 7, 8 ni? 10. Okey. Ayat 10 secara ringkas Allah dah cerita berkenaan dengan apa ni, pasal orang yang beriman, berkenaan dengan orang beriman itu ada 3 sifat. Kita dah cerita yang tu, iaitu solat, memberi zakat dan yakin dengan hari akhirat. Kemudian Allah kata orang yang tidak mempercayai kepada hari akhirat ni adalah dihiaskan amalan mereka nampak baik. Dan terma dihiaskan amalan mereka nampak baik ni kita akan jumpa lagi pada ayat seterusnya. Macam saya dah sebut apa ni, Al-Quran menggunakan terma dihiaskan amalan mereka nampak baik, zayyana lahum a'malahum, dengan maksud orang kata apa, benda yang salah dilihat seperti benda betul. Yang itu ada terma Quran, banyak gunalah dalam Quran tu. Dia gunakan terma itu. So hari akhirat. Kemudian berkenaan dengan kisah Nabi Musa sebagai lanjutan kepada Nabi Musa yang sebelum-sebelum daripada surah-surah lain, iaitu wa alqi asak, yang mana Allah suruh Nabi Musa balingkan tongkatnya, dan bila dia nampak ia bergerak cepat, walla mudbira walam yaqib, walla mudbira, dia lari ke arah ke belakang sikit kan. Kemudian dia kata apa? Allah kata, ya Musa la takhaf, wahai Musa jangan kau takut, inni la yakhafu ladayyal mursalun, sesungguhnya para rasul yang telah aku pilih ini semua bukan jenis yang takut. Illa siapa ingat apa perbahasan kecuali dalam ayat tu? Bersambung dengan tak bersambung. Illa tu kecuali. Tapi kalau kita kata dia yang bersambung, kecuali yang bersambung, kita akan kata Nabi ayat tu kepada para rasul lah kan. Allah kata janganlah kau takut, kerana sesungguhnya para rasul yang telah aku pilih ni bukan kalangan orang yang takut. Kecuali yang takut siapa? Man zalama thumma baddala husna,
iaitu rasul-rasul yang membuat zalim. Zalim kat sini apa? Zalim kat sini adalah dosa-dosa kecil. Kemudian dia tukarkan dosa kecil tersebut dengan taubatnya, kerana Allah itu Maha Pengampun. Tapi kalau dia jenis terpisah, dia bermaksud siapa? Semua hamba-hamba Allah. Kalau dia terpisah, bermakna situ ada dua perbahasan, kita kata. Jadi dia kata, soalan Allah nak sebutkan ketakutan tu juga boleh berlaku di kalangan orang yang melakukan kesalahan. Bila orang yang melakukan kesalahan, maka dia dalam keadaan takut. Jadi dia kata, ayat yang ke-14, wajahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum. Wajahadu biha, mereka tak percaya pun. Ayatuna, apabila datangnya ayat kami, mereka tak percaya pun. Tetapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Tapi mereka, orang kata, dalam keadaan mereka tak percaya itu, sebenarnya mereka ada terselit rasa betul-betul zulman wa ulwa. Tak lain hanyalah kerana mereka ini zulman wa ulwa, sombong terhadap satu kebenaran. Sifat orang sifat orang kafir, walaupun dia nampak perkara tersebut adalah ada banyak kebenaran, tapi mereka tetap menafikan kebenaran tersebut. Menafikan kebenaran tersebut, apa yang mereka nampak lah. Secara uluwa, itu secara dalam keadaan zalim dan juga sombong, uluwa. Jadi seolah-olah ayat ni tadabbur dia ialah apabila kita sudah nampak sesuatu kebenaran itu jelas, maka kita janganlah menyombongkan diri terhadap kebenaran tersebut bila datang daripada Quran dan Sunnah. Jadi kita kata, adakah kebenaran tu adalah perkara yang mutlak? Tidak. Kita katakan kebenaran tu hanya milik Allah. Kebenaran tu hanya milik Allah, yang mana huwallazi yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Kata Quran, iaitu hari kiamat nanti, besok Allah akan ceritakan segala perkara yang benar tu apa. Kemudian dia kata, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. So kalau kita tengok surah An-Naml ni, cerita-cerita selepas itu, Quran Daud, Sulaiman, Balqis, kerajaan Sabak, semua cerita-cerita selepas tu dia membawa satu tema tau. Kalau kita perasan ayat dia membawa satu tema tentang sifat bersyukur. Tentang sifat bersyukur. Kita tengok banyak kali isyarat-isyarat ayat-ayat tentang dalam cerita tersebut, dan ayat cerita-cerita selepas ini dia mengisyaratkan tentang kelebihan, bukan kata kelebihan, kita kata mereka semua seolah-olah mengisyaratkan tentang satu cara bersyukur, cara menjaga percakapan agar menjadi orang yang bersyukur. Kita tengok satu-satu ayat dia. Allah kata, walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman. Lepas Allah dah cerita pasal kisah Nabi Musa, Allah cerita pula pasal kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kisah Daud, tapi selepas tu dia akan cerita pasal kisah Sulaiman. Okey, dia akan cerita pasal kisah Sulaiman. Dia tak cerita kisah Sulaiman, tapi dia tak ada kisah pasal Daud lah. Cerita pasal Sulaiman. Dan kita tahu Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud, dan dia mewarisi apa yang bapa dia ada. Itu kerajaan, an-nubuwah, kenabian. Dia mewarisi perkara tersebut. Dan juga kebijakan, al-hikmah, pun dia mewarisi perkara tersebut. Jadi dia kata, walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguhnya kami telah memberikan kepada Daud dan juga Sulaiman ilmu. Wa qala, kedua mereka berkata apa? Alhamdulillahilladzi faddalna ala katsir min ibadihi almu'minin. Ini satu perkara yang menarik lah. Bila mereka, Allah kata pada dua orang, Allah kata tentang mereka, sesungguhnya kami berikan kepada kedua mereka ilmu.
ayat ni sebenarnya ayat ni adalah sebenarnya lanjutan ataupun lanjutan lah kepada ayat yang tu, innal apa ni, wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim. Itu sambungan dia, bukan sambungan dia, lanjutan dia. Ayat sebelum kan dia sebut kan, sesungguhnya engkau wahai Muhammad telah mendapat Al-Quran itu daripada yang maha hakim, lagi maha mengetahui, kan? Jadi ini seolah-olah menguatkan perkara tersebut. Ilmu kat situ adalah wahyu. Jadi kita laqad atayna Dawuda Sulaimana ilma. Allah kata sesungguhnya mereka ni dapat wahyu juga sama seperti engkau wahai Muhammad. Daripada aku. Dia lanjutan kepada ayat tersebut. Dan bila Allah berikan kepada mereka wahyu dan juga ilmu, apa yang mereka sebut? Ni saya kata tu tema cerita-cerita yang dalam surah Naml, semua yang membawa isyarat kepada bersyukur. Bila Assalamualaikum. Ya. Ya. Besok insya-Allah ada. Okey, boleh. Okey. Salam. Temilah kuku lah. Okay. Kemudian dia kata wa manahnahuma bi fadlina wa ahsanina bi ma'rifatil ghaziratin bi ulumiddin wa dunya. Jadi ilmu ada yang kata dalam tafsir mengatakan ia merangkumi ilmu agama dan juga ilmu agama dan juga ilmu dunia. Ilma. Kemudian tengok apa yang Allah kata dalam Quran. Selepas Allah bagi dia orang ilmu, kedua-dua orang sebut apa? Alhamdulillah. Nampak? Itu di antara kalimat syukur. Okay? Kalimat syukur. Alhamdulillah. Alladhi, pujian bagi Allah yang telah faddalna ala kathir min ibadihi, yang telah memberikan kelebihan. Telah memberikan kelebihan ala kathir min ibadihi al-mu'minin, ke atas kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. So kalau kita tengok ayat yang digunakan apa, dia tak gunakan cakap macam ni. Dia tak kata Alhamdulillah Allah telah memberikan kelebihan kepada aku dan juga bapa aku tadi. Tapi dia gunakan perkataan apa? Telah memberikan kelebihan ke atas setiap hamba-hamba yang beriman. Dia guna secara umum, dia tak guna secara khusus. Itu satu isyarat. Kat sini ulama kata antara ayat ni seolah dia mengisyaratkan kepada satu bentuk tawaduk, walaupun dalam mendapat nikmat daripada Allah. Tawaduk walaupun dalam keadaan mendapat nikmat daripada Allah. Orang kalau kita kata kan, ini soal ayat ni, kita katakan tadabbur dia macam mana? Tadabbur dia ialah ayat ni jaga percakapan ketika menceritakan nikmat tentang Allah, kan. Imam Ibn Qayyim saya dah sebut dah antara 3 cara bersyukur macam mana. Pertama, kita kena sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, tentang nikmat Allah kepada engkau ni kau sebut, kan, cerita. Al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah dalam kitab dia, saya tak ingat kitab mana, dia sebut Da'udawa ke, saya tak pasti dalam Da'udawa, tapi dia ada sebutlah, dia kata ada beza di antara orang yang menyebut nikmat yang Allah berikan kepada dia tu dengan cara bersyukur, dengan beza orang yang sebut juga nikmat Allah tapi dalam keadaan cara sebenarnya nak bangga. Nak cakap yang aku ni bagus ni orang. Ada beza. Antaranya yang membezakan di antara kedua keadaan tersebut adalah di antara sifat orang yang beriman ni, kalau disebut pasal nikmat Allah pada dia, dia akan sentiasa sebut benda ni rahmat Allah, benda ni kelebihan datang daripada Allah, benda ni kurniaan Allah. Itu cara dia menyebut. Kemudian Ibn Qayyim ada tambah lagi, dan dalam pada dia menceritakan tentang nikmat Allah tu, dia tak cerita benda tu semua datang daripada usaha dia, dan dia tak akan mengangkat diri dia ketika tu. Sentiasa dia akan
membalikkan segala nikmat yang disebut tu, benda ni datang daripada Allah. Benda ni kurniaan Allah. Ini semua rahmat Allah. Bukan nak angkat dia aku. Dia sebut tak rahmat Allah lah atas kita kan. Rahmat Allah lah atas aku ni. Aku ni kalau kau katakan apa, setakat 30,000, 40,000 ni tak ada apa. Tu nampak walaupun depan ni dia cakap rahmat Allah, tapi sebenarnya dia semua nak belagak. Belagak kau nak cakap apa, 30,000, 40,000. Orang Melaka kata handau-handau lah 30,000, 40,000 ni. Tapi kalau dia kata rahmat Allah atas kita ni, kata apa, kalau kata nak sedekah tu insya-Allah lah kita boleh sedekah, cakap yang tu lah. Contoh kan. So di antara sifat orang beriman ni, dia jaga kata-kata dia, percakapan dia. Kerana percakapan dalam keadaan bersifat sombong ni bukan perangai orang yang beriman. Ini kita dah belajar banyak kali dah kan. Orang yang beriman tu orang yang menjaga percakapan dia supaya kalau boleh dia cakap tu bukan jenis nak cakap sombong. Kadang-kadang dia cakap juga, aku ni bukan nak menyombong lah. Aku ni bukan nak menyombong, tapi sebenarnya nak menyombong. Lepas tu dia cakap kan, kalau setakat kan, kata aku ni bukan nak kata riak lah. Kalau korang kata apa, semayang 20 rakaat pun dah bising, aku ni tiap-tiap malam 30-40 rakaat selamba. Setakat 30 rakaat nak cakap dengan aku dah biasa lah 30 rakaat ni. Kan dia kata, kalau kau zikir, kau baru nak cerita kat aku zikir 100-200, kata aku kat rumah zikir aku lagi beribu dah zikir aku ni. Kayak itu. Saya memang dah dengar lah ada orang jenis cakap macam tu kan. Dia bangga pada ibadat pun boleh bangga juga. Kata aku kalau setakat zikir 40,000 ni tak ada hal. Kayak itu. Kayak itu kan. So Imam Ibn Qayyim sebut, ini seolah-olah Daud dengan Sulaiman ni nak ajar orang kita tentang bila kau bercakap tentang nikmat Allah, kau kena jaga percakapan kau. Belum kau cakap tentang ini pun dah tawaduk dah. Dia tak sebut ini adalah kelebihan kepada aku dengan bapa aku. Tak ada. Dia kata apa? Ini adalah kelebihan kepada setiap orang yang beriman, kepada setiap hamba dia yang beriman, kepada kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Nampak tak style dia cakap tu kan? Berbanding kata kalau keturunan aku ni semua mulia, kata pada aku sampai ke bapa aku atau aku semua bagus, semua alim ulama, dia kata kan? Orang kata, tapi tak ada dia cakap yang tu. Dia kata ni segala puji bagi Allah yang melebihkan kami, yang melebihkan kami kepada ala kathirin, daripada hamba-hambanya. Daripada hamba-hambanya. Memang sebab kepada kami, tapi ala kathirin min ibadihil mu'minin. Tapi kepada kebanyakan hamba-hamba dia yang beriman. So seolah dia cakapnya dia orang termasuk di kalangan kebanyakan hamba-hamba dia yang beriman. Maknanya dia nak sebut macam ni, Allah berikan kelebihan kepada kami dan juga kepada hamba-hamba dia yang beriman. Seolah dia sebutnya bukan setakat pada kami, tapi juga dia boleh berlaku kepada hamba-hamba dia yang beriman. Dia memasukkan sekali hamba-hamba yang asal engkau beriman dan kau istiqamah dengan iman tersebut, maka engkau adalah termasuk dengan orang yang bersyukur. Jadi dia sebagai satu isyarat perkara tersebut. Berbanding kata-kata apa, antara yang macam kita sebut kan, at-tahaddus bin ni'mah, menyebut nikmat Allah ni di antara sunnah kan, sunnah dalam percakapan bila kita menyebut tentang nikmat Allah. Allah sendiri kata dalam Quran kan, amma bin ni'mati rabbika fahaddis, cerita tentang nikmat Allah. Tapi dalam pada kita menceritakan nikmat Allah kepada kita, kena dalam keadaan yang selagi boleh gunakan perkataan yang tidak boleh menimbulkan kesombongan. Selagi boleh jaga benda tersebut. Contoh kita kata apa, orang kata apa, ada satu orang saya pernah dengar dia cakap macam ni, bila orang tu buat satu benda, dia nampak benda tersebut tak sama macam yang dia belajar, kemudian orang tu tanya kat dia, dia kata, kenapa kau buat macam ni? Alah, saya dah lama dah dalam sunnah ni. Nampak? Lepas tu orang tu ngadu kat saya, kata, Ustaz, kenapa dia cakap macam itu? Dia kata, saya tahulah dia lagi banyak, dia dulu belajar daripada saya, tapi tak perlu cakap macam tu, dia kata. Sebab dia tengok orang tu, saya tak ingat dia ambil wuduk macam mana entah agaknya, dia tengok benda tu, kata, kenapa awak ambil wuduk macam ni? Kata,
Kata, alah, saya dalam agama dalam sunnah ni, dia kata itu. Walaupun orang kata bab tu pun orang boleh jadikan kebanggaan sebenarnya kan. Saya dah lama dalam sunnah ni macam tu. Orang sebutnya kalau orang kata apa, orang saya pernah tengok dulu ada seorang lagi tu pula, dia sebut benda yang salah dalam kitab. Dia ustaz lah, selebriti. Kemudian kawan saya bagi screenshot kat saya, dia kata, aku dah tegur dah ustaz ni, ustaz ni sebut salah dalam kitab dia cakap. Tu dia screenshot balasan ustaz tu. Ustaz tu kata, pergi belajar lagi kitab lah, dia kata. Pergi belajar lagi kitab. Bila kita tadabbur ni kan, cakap bila kita tadabbur, sifat orang yang mentadabbur ayat Allah ni, sifat dia punya cakap pun dia akan cari selagi boleh mana benda yang paling berhati-hati dan tidak boleh menyinggung kesombongan. Itu sifat orang yang mentadabbur Quran. Itu sifat orang beriman. Kerana kesombongan itu sifat syaitan. Dan benda di antara benda yang diperangi oleh Al-Quran, bukan setakat berkelakuan sombong, bahkan bercakap seperti orang sombong. Tapi seolah-olah tengok dengan Sulaiman, dia ajar kepada kita cakap waqala alhamdulillah, sebut alhamdulillah. Dia boleh dan sebutkan nikmat Allah tu dalam keadaan yang tawaduk. Bagi saya ini satu pelajaran yang sangat berharga lah bagi saya. Sebab orang kalau dalam kita tengok apa dalam bab percakapan, yang benda percakapan untuk boleh cakap sombong ni pun di kalangan orang-orang agama lah selalu. Betul tak? Fitnah terhadap ilmu ni, kita cakap, saya sendiri pun tak boleh terlepas daripada perkara tersebut. Kadang-kadang kita geram dengan orang ni, dia cakap dengan dari dulu pada saya, orang kata tercakap sombong ni biasa lah, memang pernah tercakap macam tu lah kan. Ada orang salah saya sebut dulu, ada orang tu cakap apa entah, saya tak ingat dia kata apa kan. Saya kata dia, aku benda ni aku Arab pun aku boleh, aku cakap. Saya cakap sebab dia masa dia balas apa kat saya tak ingat. Kau nak suruh aku Arab ni semua pun aku boleh lah, saya cakap yang tu. Tu saya tersedar, salah aku cakap yang sombong yang tu. Sebab saya geram dengan dia. Dia bukan setakat nak suruh baca Arab aku boleh semua tu, aku cakap. Saya cakap, tapi sebenarnya fikir balik, itu salah cara cakap macam tu. Boleh tadabbur, tengok tadabbur banyak ayat-ayat yang serang di sudut kesombongan ni. Ustaz-ustaz lagi tak terselamat daripada cakap benda macam tu kan. Dan cakap ustaz orang biasa lah, banyak benda boleh jadi sebab untuk sombong kan. Keturunan, harta, apa lagi? Miskin, sombong. Miskin pun cakap sombong kan. Yang itu dah jumpa kan. Dah jumpa dah. Apa ni? Ilmu agama, kelebihan sesuatu, semua banyak boleh jadi sebab untuk jadi sombong. Quran ni banyaklah dia ajar kita untuk kita sentiasa rendahkan diri kita, jangan bercakap sombong. Kalau main Muay Thai tu macam tu lah. Jenis orang tak tahu Quran kan. Yang game Muay Thai ni lagi cepat sombong ni. Dia kata aku sekat 30-40 orang tu tak ada apa aku hadap macam tu. Saya dengar daripada muda seorang budak boleh sebut macam tu, kata aku ni kalau setakat 30-40 orang boleh lah aku hadap. Dia cakap macam tu, mana dia mengagumi usaha dia kan, mengagumi usaha dia. So waqala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihi almu'minin wa warisa Sulaiman Dauda wa Sulaiman ni telah mewarisi daripada Daud. Apa dia? Wa qala ya ayuhan nasu ulimna mantiqat tayri. Dia kata kat sini wa inna fatimah li wa taqaddam Allah lazi fadala kasir min ibadihi al-mu'minin bayanan li mawqifihima min amri ta'ala alaihima wa ma qaidu ala husni syukri man liqaliqihima. Ya, tengok ayat ni. Wa ahlihi wa anna ni'matil alamin ajli ni'am wa ajzal qasam wa ana man utiha faqad utiya fadlan al kasir min ibadillah. Fadlan al kasir illa ta'ala husni adabihima wa tawaddu'ihima haitsu lam yaqula fadlan ala jami'i ibadihi. Haitsu lam yaqula faddalna ala jami'. Oh, okey. Wal murad bil wirasah fa kata wa warasa Sulaiman Daud wa warasa ilmu. Jadi dia kata dan Sulaiman
mewarisi daripada apa yang Sulaiman dapat daripada wariskan, dia mewarisi daripada Daud, ialah ilmu dan juga kenabian. Ilmu dan juga kenabian. Dia terjemah macam ni kat situ. Okay. Mewarisi Daud dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan baginda Sulaiman berkata, Okey. Sulaiman telah mewarisi Daud, dia cakap itu je. Okey. So apa yang dia warisi iaitu kenabian dan juga ilmu. Dan dia kata tadabbur. 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 Zabur. Dia kata kita tak zabur. Okey. Mulku wa nubuwwah laysa al-murad. Dan dia kata bukanlah yang dinamakan warisan dekat sini adalah dalam bentuk harta. Okey. So seolah-olah dia nak sebut dalam tafsir, dia kata digunakan perkataan waris kerana selalunya perkataan waris digunakan dalam bab harta, kan? Waris selalu dalam bab harta, aku wariskan harta. Tetapi digunakan bab ilmu dan juga kenabian dalam bab waris. Dalam bab waris menggunakan perkataan waris. Dan apa ni, orang kata apabila diberikan kepada, jadi antara tadabbur kita boleh katakan dalam bab ni lah, kita ni sentiasa kena, orang kata apa, bersyukur kepada Allah tentang ilmu yang pernah kita dapat. Sebelum ni kita tak pernah tahu satu benda tersebut, kemudian kita dapat tahu. Bersyukur kepada Allah di atas perkara tersebut. Kerana itulah seolah-olah nak beritahu kita bersyukur ke atas ilmu yang telah dapat, kan? Yang telah mencerahkan kita daripada kejahilan kepada perkara yang benar, kan? Yang mana sebelum kita tak tahu. Jadi bila dah banyak tahu, mulalah orang tu di mana rendah kepada orang yang masih belum tahu. So nak kata bersyukurlah dengan benda ilmu tu. Kena selalu ingat tentang nikmat ilmu yang kita dapat, kan? Ilmu-ilmu yang kita pelajari, kita belajar dengan orang ni, kita belajar dengan orang ni, kita baca buku, kita dengar ceramah, semua ilmu-ilmu yang kita dapat tu sebutlah alhamdulillah. Kita kalau nak gunakan ayat ni terus pun boleh. Alhamdulillah allazi faddalna ala katsiri min ibadihi almu'minin. Kita nak gunakan doa ni pun boleh juga. Ataupun kita cukup ikhtisar, kita cuma cukup sebut alhamdulillah atas nikmat ilmu yang telah kau berikan, yang telah mengeluarkan aku daripada kejahilan. Kerana mengetahui sesuatu kebenaran ilmu itu adalah perkara dianggap sebagai perkara nikmat. Dan Nabi SAW tidak pernah meminta ditambahkan satu benda melainkan tambahkan ilmu. Rabbi zidni ilma. Benda tambah yang Nabi minta hanyalah ilmu sahaja. Setara Nabi pun minta ilmu. Jadi ada ulama bahas lah ilmu tu ilmu apa, ada kata ilmu wahyu dan sebagainya lah. Maksud sebutnya minta ditambahkan ilmu. Doa, kita selalu kena doa, minta doa kepada Allah, ya Allah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah ilmu aku, ilmu yang bermanfaat. Tapi bukan setakat doa saja, tapi kena melakukan segala aktiviti untuk mendapatkan ilmu. Sekarang benda semua dah terlalu banyak. Dah tak ada alasan dah orang kata nak kata masih adanya lagi orang yang jahil, dan satu dah tak ada alasan. Kena menuntut ilmu. Keliru. Masih ada kekeliruan dengan betul lah, kan? So orang kata apa, nak sebutnya ayat ni mungkin kita terlupa lah tentang satu benda yang mana kita selama ni pun tak pernah bersyukur di atas nikmat ilmu yang pernah kita dapat, kan? Tak pernah kita menyatakan kesyukuran atas perkara tersebut. Saya ingat dulu guru saya, guru saya dulu dia selalu, saya dengar sampai sekarang saya dengar lagi dia sebut benda tu. Saya ingat lagi dia sebut benda tu. Syekh Abdul Qadir Karkish sebut dulu. Dia kata sebelum kuliah mula dia akan cakap, bersyukurlah engkau terhadap ilmu yang telah kau dapat. Bersyukurlah engkau di atas Allah bagi kau usaha untuk kau dapatkan ilmu. Benda tu kena bersyukur. Saya renung kata-kata guru saya tu, betul. Bukan semua orang nak pergi kelas. Rasa membuat-buat nak pergi kelas, kau kena bersyukur atas rasa tu, kan? Rasa nak dengar ceramah ni, kau kena bersyukur atas rasa benda tu. Kena tak semua orang dicampakkan rasa tu.
Kan? Bukan semua orang dapat. Siapa yang dapat? Kebanyakan hamba-hamba ni yang beriman. Kebanyakan hamba-hamba yang beriman. So rasa macam tu. Sebab kadang-kadang kita tengok, oh, apa, betul, keinginan membuat tu dan istiqamah di atas jalan menuntut ilmu tu, yang tu tak semua orang boleh dapat. Bila kita dah dapat, dah Allah dah bagi, kena sambut apa, seruan tersebut kena sambut. Jadi orang yang mulia dengan orang yang sentiasa membuat-buat nak pergi menuntut ilmu. Sebab nak cakap macam tu kan, ada orang dia batalkan niat nak menuntut ilmu kerana sebab ustaz tu bukannya terkenal, so tak nak dengar lah. Macam tu kan, ustaz tu bukan siapa-siapa, so tak nak dengar lah, macam tu. Ataupun hujan biasa, hujan lah, tak pergi. Orang kata apa, banyaklah alasan orang kata kan. Saya ingat satu syair tu, apa, syair tu mungkin kau dah biasa dengar lah, aku baca syair tu selalu. Wa in yu'dhika harrul wasifi wa bardu syita'i. Kalaulah apa, kesejukan musim sejuk menyakitkan diri kau, dan juga keperitan bahang musim panas memanaskan diri kau, wa yulhika rabi'ul wasifi, dan juga apa ni, musim nuruh yang melekakan kau, fa ahzuka bil ilmi kulli mata, maka waktu bila kau nak menuntut ilmu kau beritahu pada aku. 4 musim habis dah disalahkan. Semua musim sejuk dah disalahkan, musim panas dah disalahkan, semua musim dia dah salahkan. Kata fa ahzuka bil ilmi kulli mata. Kerana Nabi Daud Sulaiman ni kan, Allah kata ataina, kami berikan melalui jalan wahyu kan. Itu mukjizat Allah berikan kepada dia orang. Allah beri melalui jalan, mungkin dia orang boleh dapat tanpa melalui jalan belajar, betul tak? Dia orang boleh dapat tanpa melalui jalan belajar, melalui ilham, melalui wahyu. Tapi ada juga daripada jalan belajar, tapi boleh jadi dia boleh dapat benda tu tanpa belajar, boleh jadi. Tapi kita ni ada jalan lain ke? Jalan mimpi, jalan tak ada. Jalan dia kena start enjin kereta, kena bergerak, kena buka YouTube, kena beli buku, kena tulis, kena baca, kena ulang kajian. Itu jalan dia. Orang kata berminat dan juga membuat-buat nak buat semua jalan tu kena sebutlah alhamdulillah, bersyukurlah kau kepada Allah dengan benda tersebut. Kerana bukan semua orang ada benda tu. Bukan semua orang dapat benda jalan. Keinginan untuk tak semua orang dapat. Hanya orang-orang yang terpilih saja yang sudah melalui jalan-jalan kesusahan. Sudah melalui jalan kesusahan. Jalan kesusahan. Kerana boleh jadi saya tengok depan mata kalau tengok jalan menuntut ilmu ni kan, selalu saya bersyukur. Saya teringat kata guru saya tu, sampai saya selalu teringat benda tu. Saya sebut, kau bersyukurlah sebab kau teringin nak menuntut ilmu, kau rasalah bersyukur. Kau dapat ilmu ni pun kau bersyukurlah. Saya tak segang, saya kalau saya anda kata Allah tak ada, saya belajar Malaysia mungkin banyak benda saya tak terbuka, tapi saya banyak tahu benda baru bila saya keluar pergi negara Arab. Banyak benda baru saya tahu asbab dia. Belajarlah, berguru dah asbab dia. Banyak benda yang selama ni saya tak tahu pun kat Malaysia, asbab dia saya dapat tahu benda tu. Macam dari sudut bahasa Arab, dari sudut macam-macam ilmu, banyak benda saya tahu. Jadi benda tu tak guru sebut, bersyukurlah kau rasa benda tu. Syukur, alhamdulillah, syukur nikmat Allah pada kita yang rasa membuat-buat nak pergi, syukurlah atas benda tersebut. Kalau tak ada rasa benda tu, orang kata ada orang dia just jom kita pergi kelas, tak apa jalan dulu lah. Dia ada tak boleh petang ni kita semua dah janji nak main bola, macam tu kata. Tak boleh kita nak pergi program dulu. So dia bila kita rasa kita dahulukan menuntut ilmu tu dulu daripada benda lain, nak cancel benda lain, nak dahulukan kelas, bukan semua orang ada perasaan tu, betul tak?
nak dulukan benda kelas ke atas benda lain, tak semua ada. Cuma saya dulu pernah terkalah dengan benda tu bang. Masa nak pergi Eropah. Sekali bertemu dengan kelas Syekh ada lagi ni, tapi tarik Eropah dah ada. Wih, dia punya istikharah. Malam-malam tu fikir mana, padahal jawapan dah ada dah. Jawapan dah ada, betul tak? Jawapan dah ada, tapi kita terhenti tau. Dia berhenti benda tu. Kita dah tahu jawapan dia, memang kita kena dudukkan Syekh pergi kelas. Tapi masa tu dia orang dah belikan tiket. Kata, jawab kita ada ni. Syekhnya kelas ada lagi ni. Syekh tak berhenti ni. Lepas tu fikir, ada idea. Perakam. Saya call seorang kawan daripada wilayah lain. Dia kata, kau datang sini, kau nak belajar tak? Kata, nak. Kau datang Tetuan. Dia datang Tetuan. Okay, kau pergi kelas kat masjid Syekh, ni kau rakam. Kau tulis semua yang semua kau tulis. Tulis, rakam. Okey, boleh. Seminggu saya suruh dia buat tu. Dia pergi kelas, dia rakam ni. Dia pergi kelas, dia rakam, dia tulis. Ni. Tapi dia lancur. Sebab saya tak tanya. Kalau saya tanya memang dah batal kan. Sebab saya tanya, kau nak pergi mana? Dia tak tanya. Setelah itu kata, pergi musafir. Saya tak apalah. Kata, musafir tak apalah. Kelas saya kita tak buat lah, dia kata. Kata, ya Allah, berdosa aku dengan Syekh cakap. Mana nak pergi Eropah tu. Tapi orang kata betul lah benda tu. Benda keinginan orang kata apa, kekuatan nak tolak benda lain. Kau nak dulu dengan kelas. Tak semua orang ada kekuatan tu. Tak semua orang ada. Guru saya dulu selalu sebut benda tu. Dia kalau dia zaman dia belajar dulu kan, benda tu bertemu dengan program persatuan, semua dia tolak. Dia kata, aku ada kelas, siapa nak ajar masyarakat kalau aku pergi program? Dia kata, itu jawapan dia. Siapa nak ajar masyarakat aku kalau aku pergi program? Kekuatan tu, keinginan, kekuatan dan juga minat yang mendalam untuk menuntut ilmu tu, dah semua dapat. So kalau benda tu dah ada pada kita, sebutlah Alhamdulillah. Alhamdulillah, seperti itu sebut dengan seikhlas hati, dengan cara betul-betul bersyukur benda itu. Kerana bila orang tu bersyukur, Allah akan tambah nikmat dia, betul tak? Bila kita bersyukur dengan cara yang betul, Allah akan tambah lagi nikmat ilmu tu lagi. Bila kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Betul tak? Zaman belajar ni, inilah benda ni, inilah praktikal dia, kita ke zaman belajar lah kan, zaman belajar. Sekarang zaman belajar lah ni. Jadi nak kata tak apa, kelas dulu. Tak boleh, ada kelas. Alasan nak sebut tak boleh, ada kelas. Itu kena ada kekuatan tu, betul. Bukan orang kata ustaz pun tak mampu buat benda tu kan. Ustaz pun tak mampu buat benda tu. Yang katakan orang biasa, ustaz pun tak mampu. So sebutlah Alhamdulillah. Ni, ayat ni tak ada apa dia macam itu. Bersyukurlah betul-betul di atas nikmat ilmu tersebut. Kemudian dia kata apa? Qala ya ayuhan nas u'allimna mantiqat tayr. Ayat ni dah menunjukkan apa? Cakap kepada orang tentang nikmat. Sebab Sulaiman kata apa? Wahai seluruh manusia. Kan? Bila dia guna wahai seluruh manusia, bermakna apa? Nikmat Allah ni kena sebut. Sebut nikmat Allah. Dia kata apa? Ulimna mantiqat tayr. Sesungguhnya kami telah diajari memahami percakapan burung. So ulama ada bahas, kenapa Nabi Sulaiman fokuskan percakapan burung, sedangkan dia juga boleh memahami bahasa jin, bahasa rimau ke apa-apa binatang lain semua. Tapi kenapa dia mention burung? Kan? Percakapan burung. Kerana beberapa ulama tafsir mengatakan, kerana apa dia mentionkan nama burung? Kerana burung adalah di antara tentera dia. Tentera dia sebagai apa? Sebagai pelindung dia daripada, seperti awan yang melindungi dia, melindungi dia daripada kepanasan. Itu di antara mukjizat yang Allah beri kepada dia. Itu dalam sebuah hadis lah. Di antaranya kata tentera Nabi Sulaiman ni adalah burung-burung yang secara ababil. Apa dia ababil? Berpasukan kan. Secara berpasukan melindungi dia. Kalau kita tengok tentang surah Mulk,
Masa Allah kata amintum man fis sama'i yakhsifa bikum al-ardha fa hiya tamur wa yaqbidna. Apa depan ni? Yaqbidna. Allah cerita pasal ayat sebelum pasal azab Allah. Kemudian Allah cerita pasal burung. Apakah mereka tidak melihat burung yang berada di atas kepala mereka, yang mana bila dia terbang dia melebarkan sayap, dan bila dia nak mendarat dia mengibaskan sayapnya. Lepas Allah cerita pula lagi pasal azab seksa dia lagi. Kalau kita tengok surah Mulk, ulama kata dia satu syarat. Allah kata azab burung azab, seolah-olah dia menyatakan di antara tentera Allah adalah burung-burung. Contohnya yang paling jelas adalah ketika peperangan, ketika peristiwa Kaabah nak dihancurkan tu, di antaranya adalah burung-burung azab. Di antara tentera-tentera Allah. So disebut ulimna mantiqatir, wahai seluruh manusia, seolah kena sebut nikmat Allah. Ulimna mantiqatir wa utina min kulli syai'. Dia kata. Dia terjemah apa wa utina min kulli syai' kat situ? Kami telah diberikan segala macam perkara. Segala sesuatu. Segala sesuatu. Ya. Wa abbar an ni'matillah alaihi binunil azamah wa qala utina wa lam yaqul utitu. Dia syiar bi annahu 'abdun ma'ibadillah al-mutin. Dia sebut apa? Entah dalam ni lah, dalam tafsir yang kata digunakan perkataan wa utina, dan kami telah diberikan. Kami ni ialah bahasa, kita katakan bahasa tawaduk lah. Dia menggunakan bahasa tawaduk lah, kita kata kami telah diberikan. Dia tak menggunakan aku. Kami ni maksudnya apa? Ada ulama katakan kami digunakan sini untuk menunjukkan kepada, mewakili kepada sekalian orang-orang yang beriman. Kami orang-orang yang beriman. Jadi dia kata allazina sakhara lakum junudan wal jinna wal insa wat tayr, yang mana tentera Nabi Sulaiman di dalam ayat yang kita akan baca nanti, manusia, jin dan juga burung. Tiga jenis, manusia, jin dan juga burung. Kemudian kata liyasta malakum fi wujuhil khair la fi wujuhil syarr wa huwa lam yaqul zalika ala sabil tabahi wa ta'ali, nama qala fi sabil tahaddus bi ni'matillah. Sebab apa dia katakan kami? Sebab seolah-olah satu isyar, satu bentuk pengiktirafan bahawa aku gunakan tentera aku ni untuk jalan kebaikan, untuk jalan menegakkan tauhid, bukan untuk jalan-jalan yang bukan jalan-jalan untuk membuat kerosakan, membuat benda yang syirik. So tu saya tak pelik lah, memang ada yang gunakan ayat ni sebenarnya untuk menggunakan khidmat jin. Menggunakan khidmat jin. Yang ada orang kata apa, bela jin boleh macam bela kucing. Betul, untuk dapatkan manfaat apa semua kan. Tapi kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah kata dalam surah jin kan, seorang manusia meminta tolong kepada seorang jin, fazaduhum rahaqa, maka engkau hanya akan memberikan mereka lebih kesombongan. Ni apa jin tersebut, jin akan merasakan apa, manusia nak tolong aku, akan membuatkan dia lebih kesombong. Fazaduhum rahaqa, buatkan dia orang lebih sombong sebenarnya. Boleh meminta bantuan dengan jin kan. Fazaduhum rahaqa, Allah kata. Orang kata samalah minta tolong jin ni, gunakan khidmat jin macam kita gunakan khidmat pertolongan dengan orang kan. Kita minta pertolongan dengan apa, menggunakan nak contoh kita kata kita gunakan monyet ambil kelapa, sama je. Ada guna macam tu. Monyet ambil kelapa, Monyet sombong. Monyet tu sombong. Bukan. Dia kata nak guna bantuan jin ni sama macam kita gunakan monyet tu ambil kelapa. Macam tu kita minta bantuan jin, dia kata. Macam minta tolong binatang lain. Dia yang kata macam tu. Tapi dia kata
antara minta tolong dengan binatang dengan minta tolong dengan jin, manakah satu keadaan yang lebih senang terjerumus ke arah kesyirikan pada akidah? Jin lah, sebab jin boleh buat benda yang di luar batasan manusia. So benda tu lebih senang tergelincirnya akidah seseorang. Berbanding beruk tu ambil kelapa, dia tak ada apa, dia tak membawa kepada apa-apa, dia tak membawa kepada senang yang tergelincir akidah, tak. Berbanding mengambil, sebab ulama sada zari'ah secara apa, menutup pintu-pintu kerosakan kepada yang mereka mengharamkan segala bentuk pertolongan dengan pertolongan jin. Tapi masalahnya pula, diorang gunakan hadis, diorang gunakan ayat Nabi Sulaiman kepada kebolehan meminta tolongan jin. Itu dah betul-betul Nabi, kan? Di antara mukjizat dia adalah boleh menyuruh jin. Jadi dia kata, in hadha lahwal fadlul mubin, in hadha wal fadlul mubin wa utina min kulli syai'. Dan kami dapat segala sesuatu macam-macam. Maksudnya dengan kami ni dapat macam-macam perkara lah. Inna hadha lahwal fadlul mubin, iaitu apa benda yang telah Allah berikan kepada kami daripada ilmu dan juga kerajaan dan setiap perkara yang boleh lahwal fadlul wadih lisan zahir. Jadi nak kata kat sini ayat dia kata, inna hadha lahwal fadlul mubin, sesungguhnya segala perkara yang telah diberikan Allah kepada aku berbentuk apa? Berbentuk kerajaan dan juga ilmu, fadlul mubin adalah kelebihan yang sangat nyata. Kalau kita dengar orang cakap kan, kalau orang puji kita, dia kata, oi, banyak buku ustaz tulis macam tu. Kalau orang sebutnya ayat ni sebut cara jawab apabila orang memuji kita tentang satu nikmat, kita boleh gunakan ayat ni, inna hadza lahwal fadlul mubin, sesungguhnya ini adalah suatu kelebihan yang nyata daripada siapa? Nyata daripada Allah. Maksudnya yang nyata daripada Allah. Ataupun dalam hadis sebut apa? Haza min fadli rabbi, ini adalah semata-mata kelebihan daripada Tuhan aku. Berbanding kalau kita apa, sebutnya soalan ayat ni tadabbur dia lah dari sudut cara percakapan, menjaga sudut percakapan, cara yang tidak menyombong. So berbanding kalau orang kata, weh, banyak ustaz tulis buku-buku, biasalah orang rajin, nak cakap itu. Kau betul ke masalah aku orang rajin, kan? Yang kau tengok ni baru 1/2 je. Dia kata, bukannya kita orang puji kita, dia kata, baru tahu ke? Jangan dia cakap pun menyakitkan hati orang kata. Orang kata, memang dah aku macam ni. Itu semua lah perkataan. Terus aku buat apa? Bila dia kata, wahai semua manusia, kami telah diajari memahami percakapan burung, dan kami telah diberikan macam-macam benda. Tanpa ragu, kesemuanya adalah kelebihan daripada Allah. Kelebihan sangat jelas daripada Allah. Kalau orang puji, kita kata, ini semua kelebihan datang daripada Allah lah. Ini semua rahmat Allah. Macam cakapnya tu. Membanding kita semua, kita sebut ni usaha aku, ni usaha aku, ni usaha aku. Banyak orang macam tu lah. Ini semua hasil usaha aku, ni semua aku yang buat, ni semua jasa aku. Maknanya ni orang tak kenal aku. Kalau sebut nama Daud, orang tahu itu kan. Jadi orang kata apa, betul lah orang kata, kita telah berquran barulah percakapan kita berubah, perangai kita berubah, kan? Tindak tanduk kita berubah. Kita tak berani nak cakap sombong kita, sebab kita tahu Nabi-Nabi ajar kita cara cakap pun jangan sombong. Semuanya kembali pada Allah, semua kembali pada Allah. Nabi-Nabi terdahulu ajar benda ni, dia syaratkan melalui Al-Quran. Dia mengubah cara bercakap. Kalau selama ni kita cakap menyombong, orang cakap ni, kita semua kata kita punya jawapan ni, tapi lepas kita dah tak ada Al-Quran, kita punya cara cakap dah tak macam dulu. Cara cakap kita dah lain, kan?
Kata dia mengubah perangai. Walaupun dia mengubah perangai. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Wa husyira. Husyir ni apa? Dikumpulkan. Itu sebab dinamakan sebagai padang mahsyar. Mahsyar ni apa? Mim tu bermakna tempat, hasyar tu berkumpul. Masa tempat berkumpul? Mahsyar. Sebab nama dia mahsyar, tempat berkumpul. Yuza'un. Dan dikumpulkan bagi Sulaiman segala askar-askarnya yang terdiri daripada jin, manusia dan juga burung-burung. Fahum yuza'un ay fahum mahbusuna wa majmu'una binizami wa tertib. Dan mereka dalam keadaan teratur. Diorang terjemah apa kat situ? Tertib. Dalam mereka dalam keadaan tertib, teratur. Biasa dah tajawazu ahadukum makanahu aw manzilatahu aw sifatahu al-mas'ulanha. Iaitu apa dia tertib? Apa dia dalam keadaan yuza'un? Yuza'un. Fahum yuza'un, iaitu apa? Mereka tak melampau-lampau. Tertib kat situ apa? Tertib. Diorang terjemah tertib yang semua. Apa situ terjemah apa? Dan dikumpulkan askar-askar, diatur perjalanan masing-masing. Ya, itu sebab saya kata bagus juga. Diatur perjalanan masing-masing tu bagi saya nampak dia agak lebih mendekati maksud. Diatur perjalanan masing-masing. Betul tu. Sebab ayat ni maksud dia yuza'un ni apa maksud? Setiap orang tahu peranan masing-masing. Setiap orang tahu peranan masing-masing. Bagaimana apa? Askar orang tak campur urusan askar jin. Askar jin tak campur urusan askar orang. Askar jin tak campur urusan askar burung. Burung punya tak mencampuri urusan masing-masing. Ini tentera darat, manusia tentera laut, burung tentera udara. Dia kata? Jadi dia kata masing-masing dengan tahu peranan masing-masing. Jadi dia kata, bayangkan tentera daripada jin tu. Tentera daripada jin, tentera daripada burung, tentera daripada manusia. Dia menguasai apa? Unsur binatang yang tak nampak dengan orang. Macam katanya Daud juga seorang raja. So Nabi Sulaiman dia juga mewarisi 3 benda daripada bapa dia. Kerajaan, dua-dua ada kerajaan. Kenabian, dua-dua kenabian. Apa satu lagi? Keilmuan. Dua-dua ada keilmuan. Orang nak katanya pemerintah ni pun adalah kena di kalangan orang yang berilmu lah, kita kata. Laqawiyun amin kan. Dalam surah Toha tu kan. Dalam keadaan adanya ilmu tersebut. Maka dalam Imam Syafi'i dalam satu riwayat dia mengatakan apa? Tak layak bagi seorang pemerintah itu dilantik di atas, bukan di atas keilmuan dia. Tak layak. Mengata. Kadang-kadang kita tengok orang pun, kalau kita kata menteri-menteri pun, orang selalu akan cakap dia ni ada kelulusan, sudah ilmu. Orang lebih satu lagi berbanding yang naik melalui jalan politik ni. Bermula daripada seorang ketua cawangan je, kemudian dia naik sampai jadi seorang menteri kan. Berbanding orang selalu akan pandang dia ni ada PhD, paling kurang dia tu berilmu, walaupun perangai macam tak apa-apa, tapi paling kurang dia ni orang kata atas keilmuan tu kita boleh puji lagi kan. So orang kata dikumpulkan tentera-tentera Sulaiman mana tadi, dan juga tentera daripada jin dan manusia. Fahum yuza'un, semua tahu peranan masing-masing, dia kata. Yuza'un. Fata'bir biqawlihi yuza'un yuz'aru bi anna ha'ula al-junud ma'a kasratihim lahum may yazi'uhum 'anil fawda wal i'tirab izal wa'za fil kharb wa may yudiru al-umur al-jais wa nizamu suha wa yuridu min shay'in min afradihi illa jadati sawab. Sebab kita kata yuza'un ni, yuza'un ada tak yang terjemah ni
dipecah-pecahkan. Nampak saya dah agak dah mesti akan ada, sebab itu masuk asal dia. Masuk asal dia. Contoh saya kata macam ni. Kurma ni saya kata kurma pula. Apa dia? Anggur ni saya kata wazza'. Masuk bagi-bagikan. Wazza', bagi-bagikan. Saya kata wazza', bagi-bagikan. Tapi dalam ni ayat soalan kalau orang ikut terjemahan terjemahan ikut konteks, dia akan bermaksud apa? Setiap tentera tahu peranan masing-masing. Kan? Tapi maksud asal dia dibahagi-bahagikan. Bermakna apa? Setiap tentera dibahagi-bahagikan tugas masing-masing. Ada yang jaga peperangan, ada yang jaga udara, kan? Ada yang jaga dari sudut benda yang manusia tak boleh buat, ini geng ni buat. Geng jin buat benda-benda yang contoh mengalihkan benda-benda yang berat, kan, mengalihkan benda-benda yang kedrat manusia biasa tak boleh buat. Yang tu kita bagi pada jin. Jadi benda yang kena berjumpa dengan orang, dengan manusia, kenalah manusia juga yang buat benda tu betul. Nak cakapnya hebat dia punya kerajaan dia tu, kan. Bukan sekat kerajaan dia, tentera dia pun dah hebat dah. Daripada 3 jenis golongan tu, tentera dia pun dah hebat dah. Tapi kalau kita tengok pattern Quran ni, bila disebut bab ketua ni selalu ketua menjadi contoh, kan? Ilmunya, akhlaknya, sikapnya, tawaduknya, semuanya jenis ketua yang mendapat wahyu. Sebab apa? Ketua kena tadabbur wahyu. Betul tak? Engkau pemimpin, engkau orang pertama kena tadabbur wahyu ni, engkau lah pemimpin. Perhati kau tunduk dengan agama ni. Yang bukan semua benda kau nak langgar, semua benda kau rasa kau boleh langgar. Tapi bila dia tadabbur ayat Allah ni, itu sebab orang kata, saya bukan nak cakap apalah, cuma antaranya almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Saya dulu belajar kat Tuan Guru Nik Aziz di sekolah, kan. Antara Tuan Guru Nik Aziz semenjak dia mula, sebelum dia dilantik menjadi menteri besar lagi pun, dah mulakan kelas-kelas pengajian tadabbur Quran. Tapi Tuan Guru tak gunakan nama tadabbur, dia guna tafsir Al-Quran. Berpuluh tahun Tuan Guru Nik Aziz mengkatamkan tafsir Quran ni. Dan dia punya kelas tu hampir berhenti semasa dia hampir-hampir nak meninggal. Hampir-hampir nak meninggal lah. Masa dia dah sakit, dah kelas pun dah berhenti. Tapi sepanjang hidup dia, separuh abad hidup dia adalah dihabiskan dengan tafsir Quran ni. Masa dia dalam keadaan masih menjadi menteri besar, dia dah mengajar orang dan diwajibkan mesti semua exco mesti kena ada. Exco kena ada dekat pejabat PAS, Parawas, pejabat PAS tu lah. Ada buat program kat situ, tapi melempah sampai keluar, semua kena ada. Kena dengar tafsir Quran. Tok Guru boleh lebih memilih tafsir Al-Quran. Dia lebih memilih tafsir Quran sebab dia tahu yang boleh menundukkan hati manusia dengan Quran ni. Kau nak mendabik dada sebagai exco semua, kan? Kau nak apa? Nak tukar kereta apa semua, kan? So kau nak mendabik dada, kau nak tukar kereta apa semua, so orang kata itulah contoh-contoh orang yang mentadabbur Quran, kata. Contoh, kata-kata kita sebagai seorang ketua institusi kita, kita boleh buat kepada anak buah kita tadabbur. Memang kita buat satu tadabbur, kan? Kita kumpul semua. Yang penting lagi lah keluarga sendiri. Kumpulkan anak-anak. Kalau saya peribadilah, saya boleh anjurkan lah, cakap kan. Kalau saya buat dengan anak-anak, diorang macam Hana ni, dia baca ayat yang dibaca sekarang, dibaca, tu saya cerita. Saya tak beritahu semua maksud, tapi saya ambil mana ayat yang boleh dijadikan akhlak. Pilih. Kau kata okey, dalam kelas kita kena macam ni, kat sekolah kena macam ni, bila dekat rumah kena macam ni. Sebab Quran ajar kita tak boleh sombong. Walaupun awak jadi seorang ketua pun, awak jangan sombong, awak jangan macam tu. Walaupun anak saya masa tu baca Quran pun belum lagi tau. Yang satu tu belum masuk Quran lagi. Yang darjah 2 tu dah masuk Quran. Walaupun dia masuk Quran, paling kurang kalau tak dapat kerjakan orang ngapal dulu pun tak apa lagi. Ngapal kena. Tapi paling kurang dia dah pernah didedahkan tentang cara memahami ayat Quran ni. Mengambil nilai akhlak yang berada dalam Quran.
kena terapkan. Siapa yang kita kenal pun kita kena sampaikan benda ni. Kita sebagai seorang ketua ke, kadang-kadang kita jumpa ada orang dia nakkan benda ni, sebab kita dia kumpul anak buah dia, dia pun cerita, dia kumpul kali keluarga dia pun cerita. Ini itulah sunnah para salaf, betul tak? Macam tu dia para salaf mengembangkan ilmu-ilmu yang dapat. First kali keluarga, pada ahli keluarga. Jadi macam mana? Budak ahli keluarga kepada orang yang kita kenal, kawan-kawan kita. Kadang-kadang kita cuma dapat satu dua, kita sampaikan bagi kita tahu je. Kerana kebaikan Al-Quran ni perlu disebarluaskan. Jadi kita kata, kalau macam apa, kalau saya dulu, tapi saya pun tak nak cakapnya pun salah juga. Mula saya buat dulu tadabbur dengan keluarga. Lepas tu kelas saya dah jadi tiap-tiap hari, dah tak ada masa dah untuk yang keluarga punya. Saya buat dengan pak saudara saya semua, saya buatlah tadabbur. Semua minat dengar sekali. Lepas tu dah kelas dah tak ada, diorang tanya kat mana ustaz, kelas tak asyik tak ada je kelas ni. Lama berapa bulan tak ada kelas. Silap juga, mungkin kena catch up balik sebab kelas dah tiap-tiap hari dah sekarang ni. Lepas tu apa, dengan kat sekolah pun sama. Sekolah saya buat kat tadabbur dengan cikgu-cikgu. Terus saya nampak rahmat Allah, mukjizatnya Quran ni. Cikgu macam minat tau. Aku diorang nak dengar lagi. Memang diorang, kalau saya katakan diorang, kita buat kelas ni buat 2-3 apa, sebulan tu 2 kali je, nak tiap-tiap minggu. Sebab bukan sebab saya cakap, tapi sebab memang mukjizat. Quran ni mukjizat. Sebab sifat dia sendiri mukjizat. Dia memang nak didengari sebenarnya. Sebab bahasa yang digunakan Quran tu memang menembukkan hati orang sebenarnya. Bukan saya nak, dia memang menembukkan hati orang Quran ni. Bahasa-bahasa yang digunakan. Sebab orang memang minat nak dengar, orang minat nak dengar. Bukan sebab ustaz pun, ustaz mengarut dia sebenarnya. Dia bercakap berbual dia kan. Dia cuma kata yang Quran tu sendiri, sifat dia sendiri mukjizat. Tu sebab dia kata benda ni rasa macam rugi kalau orang lain tak dapat tahu. Lalu saya cakap dengan hakim benda ni, kita rasa macam rugi, masih ramai orang boleh tahu. Sebenarnya Quran ni dari sudut akhlak dia dah selesaikan banyak perkara dah sebenarnya. Betul tak? Dia dah usik banyak perkara dah dia usik, dan dia dah selesaikan banyak perkara dah dia sebut. Dia dah tegur hampir semua perkara dia tegur. Tapi orang tak nampak perkara tersebut. Sebab apa? Dia tak boleh berjalan tadabbur. Kerana jalan tadabbur tu sebenarnya menunjukkan ada isyarat ayat ni sebut kepada suatu akhlak. Dia sebenarnya ada, semua tu ada isyarat. Agak-agak di bagaimana isyarat dia? Konteks ayat dia, huruf-hurufnya, pada fa-nya, betul tak? Saya dah pernah terangkan, huruf fa pun boleh disebab kan? Pada alifnya, semua bahasa yang digunakan. Orang kata bersyukurlah di atas nikmat ilmu dengan bersyukur kan? Bersyukur di atas nikmat-nikmat buku yang kita beli, bersyukur. Teringat nak beli kitab ni, orang kena bersyukur kan? Banding orang antara nak beli kitab dengan nak beli lain, dia dahulukan nak beli kitab. Bukan semua ada kekuatan. Dulu Tok Guru saya pernah pesan lah dulu. Dia kata kalau Tok Guru saya pernah cerita, dulu kalau dia beli kitab, waktu tu dia tak ada. Dia pernah satu hari tu dia nak beli kitab dan dia tak ada duit. Dia buka jubah yang dia sedang pakai tu, dia gadaikan untuk beli kitab. Dia kata dia pernah buat kerja gila tu, dia kata. Dulu kata zaman tu memang ada sistem barter. Memang boleh guna ni. Gadai aku punya apa, jubah ni, jubah Morocco, jahitan tangan mahal. Harga dia orang kat 1,000 dirham, 2,000 dirham. Saya pernah beli yang 1,500 dirham punya jubah. Memang jubah Morocco memang mahal. Dia kata kalau kita kata dia jual jubah dia, saya bukan jubah cikai-cikai tu, itu harga 1,000 dirham punya, 1,500 dirham punya tu. Dia ni untuk dapatkan kitab. Dia pernah buat macam tu. Lepas tu mungkin kau boleh beli kitab tu, tapi takut kitab tu dah tak ada lagi dah. So time tu apa yang ada dia kena gadai. Kekuatan tu, kalau kita tengok para salaf, para ulama hadis, dalam satu riwayat ada saya lupa nama apa ulama hadis tu, belah Baghdad, belah Iraq. Riwayat daripada akak dia riwayatkan tentang adik dia. Antara sifat dia ialah dia selalu makan sambil
Dan ada satu keadaan tu, dia mengupah hamba dia menyuapkan dia makanan sambil dia baca buku. Betul. Sampai dia terpaksa upah dia punya hamba dia untuk suapkan dia makanan. Tapi orang kata tu mungkin pendekatan masing-masing lah kot kan. Sampai ada keadaan macam tu sekali nak cakapnya kan, dalam baca buku. Tapi kita kata kena seimbang lah benda ni kan. Kita menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu, kalau menuntut baca kitab ya, tapi orang sekeliling jiran tak ambil tahu, tak sunnah. Betul tak? Quran ada ajar benda macam tu. Sentiasa atas tikar sejadah je, sentiasa atas baca tasbih, sentiasa pergi masjid ni ada. Quran ajar kita benda tu. Surah apa yang cakap benda tu bukan ajaran Islam? Surah apa? Surah ni. Okey. Surah ni lah kan. Kita sejadah Sejadah ada tak? Sejadah ada kat mana? Kata Toha. Toha mana? Apa dia? Yang mendakwakan. Tidak. Dia menyelesaikan keluarga. Okey, itu. Yang misalkan macam saya sebut itu kan. Apa ni dalam surah Toha tu yang Nabi Musa kata dia baru kahwin tu, dia kata nanti dulu aku nak pergi cari api tu kan. Rasulullah kata dia isyaratnya ialah seorang pendakwah tu kena balance antara hal keluarganya kan, man enough untuk jaga keluarga dia, dan juga hal dakwah dia. Dia sebenarnya yang pertama tu dia nak carikan untuk keluarga dia punya api kan, kemudian baru dia dapat arahan untuk berdakwah. So api dia sendiri kan, api sendiri juga. So kita katakan bukan macam itulah, orang kata cuma itu pendekatan masing-masing lah orang kata kan. Cuma nak katanya kita selama ni kalau kita faham apa Islam tu kena bertegas sentiasa pun salah juga kan. Tak ada ruang hiburan pun salah kan, tu salah masalah juga tu. Tidak ada ruang hiburan di dalam Islam, tapi Islam ni memang tak menghalang menghibur langsung, tak ada masalah kan. Nak huha-huha adakah salah? Orang kalau sampai kacau privasi orang memanglah salah kan. Dia dah ada batasan dia, bukan kata tak boleh berhibur langsung kan. Kemudian dia kata hatta masa dia kumpul tu dia berjalan sehinggalah atau ala wadin namli. Hatta atau ila wadin namli. Macam dia kata sini hatta dia orang terjemah apa? Sehingga abang ada terjemah lain. Marilah angkatan hingga apabila mereka sampai ke Hingga apabila mereka okey. Sebenarnya macam ni. Hatta kat situ dia memanglah sehingga. Tapi kalau ikut konteks hatta kat situ nak terjemah sehingga dia agak kurang tepat lah sebenarnya. Betul juga. Betul. Sebenarnya apabila tu lebih mendekati maksud. Okey. Dia seolah-olah berlaku. Baru berlaku tau. Hatta kat situ. Memang sehingga sebenarnya. Dan apabila macam tu hingga ketika kalau ada ketika tu okey lah. Apabila sebut ketika tu okey betul. Hingga ketika okey lah. Tapi ada ke perkataan hingga ketika? Dia kata dan apabila mereka sampai ke lembah dia guna lembah betul lah, wadi namli, wadi inilah lembah. Qalat namlatun. Dekat sini yang selalu saya sebut dulu. Dia orang terjemah apa? Wahai semua. Bukan. Berkatalah. Okey betul. Semua terjemah berkata seekor semut wadi ni apa? Wadi Anhar. Kita kata macam lembah ni kawasan lereng bukit lah. Kawasan bukit bukau. Kawasan bukit bukau, lembah. Bahasa Inggeris panggil apa?
Canyon Canyon kak? Ini ni. Bukan? Tak sure. Lembah. Ada nama dia. Lembah. Bukan Canyon tak tahulah betul ke tak. Grand Canyon. Itu Grand Canyon. So dia sampai satu lembah semut. Sebenarnya lembah semut kita kata sebenarnya ada yang ulama mengatakan lembah semut itulah tempat, saya boleh sebut macam inilah, macam kita kata sarang. Bila kita terjumpa dengan satu sarang semut, dan sarang semut berada di lembah. Dia bukan satu lembah yang dihuni oleh segala semut, bukan. Okay? Bermakna apa? Semut ni sedang berada di kawasan kerajaan Nabi Sulaiman. Itu sebab ada orang kata berdasarkan ayat ni lah kan, berdasarkan ayat ni ada jugalah yang mengisyaratkan apa tau, kau ambil ilmu walaupun daripada sekecil-kecil orang kan. Nabi Sulaiman mendapat suatu teguran daripada siapa? Semut. Sekecil-kecil orang. Bermakna kalau nak tadabbur ni, janganlah malu walaupun kau mengambil ilmu daripada sekecil-kecil orang kan? Sahabat dulu pun ambil ilmu daripada Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih kecil. So benda ambil ilmu dengan, kalau kita nak menyombong, dia kata takkanlah aku nak belajar dengan budak kan, ini budak mentah aku nak belajar. Kalau dengan ustaz budak tu memanglah tak payah belajar dengan dia. Kalau kita kata kan apa ni, dengan minal, Nabi SAW ada sebut dalam hadis, di antara min asyratis sa'ah al-ilmu yu'khazu minal asagir, di antara tanda-tanda hari kiamat engkau mengambil ilmu daripada golongan orang kecil-kecil. Apa maksud orang kecil-kecil kat situ? Orang yang belum matang ilmu ni. Orang ilmu ni belum matang. Apa maksud ilmu dia belum matang? Dia baru setahun jagung belajar, tapi dah sibuk mengajar sana sini. Dah sibuk nak mengajar. Sehingga kan ulama sebut apa? Janganlah kau sibuk menjadi kismis ketika kau sedang menjadi sebuah sebiji anggur. Jangan kau sibuk nak jadi kismis sedangkan kau masih rasa sebiji anggur. Faham tak? Kalau kismis ni dah kering, dah tua, mana dah matang, ilmu dia dah cukup tua, lunyai dah, tapi dia ni masih lagi fresh kau macam ni, tapi sibuk nak jadi kismis. Perumpamaan itu lama guna. Jangan sibuk menjadi kismis dikala kau adalah sebiji anggur. Benda apa? Benda ni tok guru saya cukup. Inilah saya ingat nasihat yang selalu dia sebut benda ni. Dia sebut dulu, kalau balik Malaysia, jangan sibuk mengajar tapi kitab tak baca, tak ulang kaji, tak menghafal, tapi sibuk mengajar konon-konon macam ni alim, pandai, bagus sangat. Itu tak bagus tu. Kan kau akan merasakan apa? Aku ni dah orang alim, aku ni dah ustaz. Orang dah panggil aku syekh. Kan? Orang dah panggil aku syekh, orang dah panggil aku ustaz, orang dah panggil aku apa, orang pun Follower ramai. Follower ramai. Orang pun dah bagi barang-barang free kat aku. Kan? Orang pun dah mula apa, banyak-banyak hadiah orang bagi kat aku. So benda tu dapat membuatkan orang tu, aku ni sama lah kan. Come on lah aku ni. Kan? Just 2,000. Cas RM10,000 kan. Kata come on lah, aku ustaz kot kan, belajar luar negara kot kan. So untuk saya selalu sebut, saya ingat nasihat dia, kata Daud, kau balik Malaysia, kau jangan sibuk nak mengajar sana sini dalam keadaan kau ngapal pun tak banyak, baca kitab pun tak banyak. Dan dia sebutlah, dia nasihat saya sebelum saya balik Malaysia tadi, nasihat benda ni, hendaklah kau berkata tak tahu pada perkara yang kau tak tahu, dan bertakwalah kau kepada Allah di depan manusia dan di belakang manusia. Dia kata kat sini. Itu di antara nasihat yang dia sebut. Saya rakam nasihat tu dulu. Jadi orang kata apa ni, ayat ni Nabi Musa bertemu semut ni, ilmu ni boleh diambil daripada golongan orang-orang walaupun dia lebih kecil daripada dia, tapi dia lebih hebat dari segi ilmu. Kita berguru dengan dia, jangan segan. Ilmu ni boleh datang daripada siapa-siapa.
Apa datang daripada siapa? Saya pernah dapat ilmu bangun gila. Pernah. Saya dah pernah cerita, tak pernah cerita kat sini. Pakcik ni memang kalau saya duduk kat Tetuan dulu, ada lambat tu. Yang tu. Itu. Orang gila, dia makan sampah tu. Pakcik tu. Tapi dia tanya satu soalan je. Surah apa yang tidak ada huruf fa dalam? Oh, puah aku cari. Apa yang surah tak ada huruf fa? Tapi masa tu saya dapat ilmu lah daripada dia benda tu. Kan? Sebab dia kata, kau ngaji kat mana ni? Kata. Ngaji dengan Syekh Qadir kat Masjid Tetuan. Lepas tu dia kata, oh kau mengaji apa? Kata dia tafsir Quran, bahasa Arab apa semua. Kalau kau ngaji tafsir Quran, kata, apa dia surah yang tidak ada huruf fa dalam dia? Sudah. Tak tahu juga kan. Lepas tu orang kata, yang Nabi sebut, janganlah di antara tanda kiamat adalah kau mengambil ilmu daripada orang yang kecil-kecil. Mana orang kecil-kecil apa? Ilmu dia belum matang. Yang itu memang tak boleh lah. Tapi bila ilmu dia kematangan ilmu dia melebihi umur dia, kita ambil ilmu daripada dia. Walaupun daripada seekor semut. So dia tu, hatta iza atawadi namli, bila datang ke tempat sebut, qalat namlatun. Itu saya sebut dulu. Saya pernah sebut dulu kan. Kebanyakan orang dia terjemahkan apa? Berkatanya ratu semut. Memang tak masuk lah ratu semut. Sebab apa dia kata ratu semut? Sebab ada tamar buta kat situ. Sepatutnya namlun. Tengok surah ni nama surah apa? Namlun. Ada tamar buta tak? Ada tamar buta tak? Tak ada kan? Tak ada tamar buta. Tapi dalam ayat ni, kenapa surah ni tak dinamakan surah Namlatun, Suratun Namlati, tapi dinamakan Suratun Namli? Dalam ayat ni ada perkataan Namlun, ada tamar buta, betul? Bila ada tamar buta, dia maknanya feminis, perempuan. So sebab kebanyakan ustaz dia akan anggap apa? Berkatanya ratu semut. Salah. Dalam bahasa Arab, setiap benda yang asalnya beramai, kemudian ada perbuatan daripada beramai itu satu, dia akan letakkan tamar buta, menandakan seekor yang buat. Kerana semut ni dalam keadaan koloni, dia adalah binatang kolonial. Dalam bahasa Arab, apa benda-benda binatang yang hidup dalam kolonial dan perbuatan dia seekor je, maka kita kena letakkan tamar buta, menandakan yang buat tu seekor. Suratul Namli bermakna surah semut-semut. Bukan surah semut-semut, surah koloni semut. Macam tu. Koloni semut. Dipanggil apa? Jam'ul jinsi dalam bahasa Arab. Jamak jenis. Contoh. Contoh kena tahu bahasa Arab tak payahlah. Ini contohlah. Ini contoh dia. Sepatut bermakna Namli adalah koloni semut. Tapi salah kalau kita kata surah semut? Tak salah. Betul lah surah semut sebenarnya. Tapi bahasa Melayu tak ada benda tu. Dia tak ada benda macam ni. Tapi dia sebutnya berkatanya seekor semut. Bukannya berkatanya ratu semut. Ada yang mengatakan ratu, tapi saya tak menolak lah. Ada pandangan katakan ratu semut tu saya tak boleh nak menolak. Sebab dalam Zamakhsyari ada sebut, dia menyokong pandangan berkata ratu semut. Dia di antara menyokong. Tapi kelihatan dia seorang je sebut benda tu. Penafsir lain tak sebut benda ni tu. Dia tak sebut tu. Sebab inilah jamak jinsi. Dia kata apa? Udkhulu masakinakum. Semua masuklah ke dalam sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Agar engkau tidak dijijak. Dijijak pula apa? Dipijak. Selesa Abang ngajar sambil minum teh ais. Ada anggur. Tak, level lain. Level lah ustaz kot. Kalau lokal tak dapat. Tak dapat. Nak siap boleh. Semua pun. Sebab ni dia orang buat film ni.
Tengok dia ni juga. Nah, semua online dalam bilik saya kat sini. Okey, jadi masuklah ke dalam sarang kalian. Supaya kamu tidak akan dibijak oleh tentera Sulaiman. Dalam keadaan mereka tak sedar. Lima dah boleh kalau itu dalam yang rumah. Okey. Atau ala. Okey. Okey, tak apalah. Sebab dia sebut bahasa Arab. Okey, dia kata supaya tidak digelar wahum la yashurun, negara mereka tak sedar. Ayat ni cantik tau. Ayat 19 ni. Fatabassama dhahika. Saya nak tahu dia orang terjemah apa sini? Mereka tersenyum? Kita senyumlah Sulaiman mendengar kata-kata semut. Okey. Yang lain? Tersenyum lalu tertawa. Okey. Kerana mendengar kata semut. Fatabassama dhahika. Jap, nak tahu yang lain. Kak Ita punya terjemah, dia orang terjemah apa? Maka dia tersenyum dengan tertawa. Dia tersenyum tertawa. Okey. Ada dua pandangan ulama dalam menentukan keadaan ni. Ada yang mengatakan sebenarnya dia tersenyum saja. Dhahika tu ketawa. Tabassam tu maksudnya senyum. Dhahika tu ketawa. Okey. So ulama kata sebenarnya senyum sebenarnya dia hanya senyum saja. Dhahika tu sebenarnya penguat kepada senyuman dia. Senyuman dia dalam keadaan macam tu. Ketawa kecil. Gitu. Tapi dia kata dia senyum sambil tertawa. Kerana senyuman adalah mukadimah kepada ketawa. So saya lebih setuju dengan pandangan dia sebenarnya dia dalam keadaan tersenyum sambil tertawa lah. Sebab kata kecil. Fatabassama dhahika. Dia kata kat sini apa? Nabi Sulaiman ketawa kecil apabila mendengarkan perkataan semut tersebut, kerana melihatkan kepada kebijakan semut tersebut di dalam menasihati anak-anak sejenisnya, kawan-kawan sejenisnya untuk masuk ke dalam sarangnya. Dan dia kata, dan juga kegembiraan Nabi Sulaiman terhadap perkataan yang dilontarkan oleh semut tersebut terhadap tentera-tentera dia. Yang mana tentera Nabi Sulaiman bukanlah bermaksud untuk menghancurkan mereka, tetapi adalah dengan sebab kemungkinan boleh memijak mereka tanpa mereka sedari. Tapi kita kata kan, tu sebab kata-kata kenapa cerita ni, dia tengah cerita dia punya tentera dia ni dalam keadaan dikumpulkan kan, dia nak mengumpulkan semua tentera ni. Dan ketika tentera dia semua keluar dan berjalan ke arah satu tempat pengumpulan, dia berjumpa dengan semut ni. Kenapa Allah nak cerita pasal semut ni tiba-tiba? Apa relevannya nak cerita pasal kisah semut ni pula tiba-tiba? Tiba-tiba dia masuk selitkan kisah semut ni. So sebab saya kata tadi, ada yang mengisyaratkan dia terhadap menuntut ilmu walaupun daripada orang yang lebih berusia muda daripada kita.
Janganlah merasa segan untuk mengambil pelajaran, mengambil iktibar dan juga pelajaran pada orang yang walaupun usia dia masih matang. Seolah-olah dia orang kata ayat ni seolah-olah menyelitkan suatu isyarat akhlak, satu isyarat akhlak, dan juga satu isyarat tidak menyombongkan diri terhadap fitnah ilmu. Nampak? Sebab Allah dah sebut dah, Nabi Sulaiman ni diberikan ilmu. Ilmu dia datang dengan ilmu, datang daripada wahyu, kan? Ada ilmu, tapi mengikut kata iktibar daripada sebut. Selepas dia dengar perkataan sebut tu, dia berdoa. Doa dia ni, fatabasama dhahika min qawliha, Sulaiman pun tertawa kecil apabila mendengar perkataan semut tersebut. Dan dia kata apa? Dan dia berdoa, waqala, dan dia berdoa. Dia orang terjemah apa? Dia berkata ke dia berdoa? Dia berdoa. Dia berkata. Sebetulnya dia sebut yang berdoa. Sebab apa saya kata kena terjemah dia dan dia berdoa? Kerana ada perkataan Rabbi. Rabbi itu bermaksud wahai Tuhanku. Okey? Sepatutnya, macam saya sebut saya pernah sebut dulu kalau ada perasan lah. Dalam perkataan yang digunakan dalam berdoa, selalunya Arab tak letak ya ke depan. Ada ya, ada yang tak ada ya. Ya ni maksud wahai. Sebab apa? Mereka buang perkataan ya tu untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah tanpa perlu seru-seru ya, wahai. Nak menunjukkan Allah betapa dekat. Tanpa perlu ada seruan pun tak apa. Kerana bila kita kata kita menyeru, bermakna dia jauh, kan? Bila kita buangkan dia seru, dia sangat dekat. Kata wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, auzi'ni. Nampak saya kata tadi kan, kisah-kisah ni dia sebut apa? Jadikanlah aku, dia terjemah apa? Wahai Tuhanku, anugerahkanlah aku. Sekejap saya tengok sini dia. Okey, dia guna perkataan waza'ah. Apa maksud waza'ah tadi? Wahum yuza'un, dibahagi-bahagikan kan? Dia guna perkataan bahagi-bahagi kat sini. Nampak tak? Dia kata apa? Wahai Tuhanku. Nampak perkataan tadi? Yuza'un ada tak waw, zai dan ain? Ada. Bawah ada tak waw, zai dan ain? Kalau itu maksud dia sama. Yang depan-depan semua tambah-tambahannya. Alif tu tambah, nun tu tambah, ya tu tambah. Itu maksud kami, saya. Kalau yang tadi yuza'un, ya tu tambah, waw, nun tu tambah. Asal dia cuma waw, zai dan ain saja. So waw waza'a itu bermaksud apa? Bahagi-bahagi. Tetapi kita kena terjemah dan mengikut konteks. Konteks kat sini dia bermaksud apa? Ilhamkan. Ilhamkan. Wahai Tuhan kami, ilhamkan kepada aku, auzi'ni an ashkura. Mana tadi? Allah. An ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tu sebab saya kata ayat ni isyaratkan kita kepada bersyukur. Bersyukur. Sebenarnya dia isyarat bukan kepada Nabi Muhammad saja. Sebab kisah Daud Sulaiman ni rentetan kepada pujukan Allah lagi daripada Nabi Muhammad. Okey. Nak sebutnya apa? Antaranya lah ulama katalah, ada nabi-nabi yang diberikan kerajaan, kan? Ada nabi-nabi yang diberikan kerajaan dan ada nabi-nabi yang diberikan kalau ni kalau Musa dia nak sebutnya dia sama dengan nabi dari sudut dakwah dia yang susah. Daud dan Sulaiman diberikan diceritakan dari sudut orang yang ada kerajaan, nabi-nabi di kerajaan. Satu ulama membayangkan, ada yang mengisyaratkan, bermakna nak kata ada ketika nabi punya tentangannya hebat ketika berada di Mekah. Jadi nak sebutnya nabi-nabi terdahulu yang dulu aku lantik, mereka semua ada kerajaan yang lagi besar daripada kaum Quraisy punya kerajaan pada hari ini. Tapi mereka punya akhlak dari sudut nak cakapnya akhlak doang, tentang membawa tauhid,
membawa, nak contoh, nak sebut kepada Nabi Muhammad bahawa tentang kerajaan yang dulu lagi besar daripada kerajaan yang apa, daripada pemerintahan Quraisy yang ada pada zaman kau. Tapi dalam keadaan diorang tu semua ada harta, ada ilmu, ada bagai-bagai apa, diorang punya kerajaan diorang lebih besar lagi, tapi semuanya dalam keadaan bersyukur, ajar bersyukur, ajar apa ni, dalam keadaan menunduk, tawaduk. Ada yang kata syarat dia macam itu. Dan dia kata dia suruh, dia kata, ya Allah, gunakanlah aku supaya aku bersyukur di atas nikmat engkau yang telah engkau berikan nikmat kepada aku. Dia suruh bersyukur. Tu yang kita katakan tadi, tema kepada kisah-kisah yang disebut dalam surah An-Naml adalah tema bersyukur. Sebab kita akan tengok ayat-ayat selepas tu pun ada isyarat kepada bersyukur semua. Bersyukur kepada nikmat. Nikmat engkau yang telah kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan juga bukan nikmat kepada aku saja, bahkan nikmat kepada bapa aku, kepada kaum keluarga aku. Wa an a'mala salihan, supaya dengan nikmat tersebut aku melakukan amalan yang soleh. Dan terjemah macam mana? Maksudkan aku bukan menunjukkan amal soleh. Itu je. Yang rahmatmu dalam golongan hamba-hambamu yang salah. Amal soleh. Okey. So nak cakap kat sini, apa isyarat ayat ni? Antaranya kita kata bila Nabi Sulaiman dia nampak apa ni, semut-semut tu semua mengingatkan dia kepada ada yang mengisyaratkan apa? Melihat kepada makhluk yang sekecil tu membuatkan Nabi Sulaiman telah meminta supaya diberikan supaya dia sentiasa berada dalam melakukan amalan yang soleh. Sebab dia kata, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang bersyukur atas nikmat yang telah kau berikan kepada aku, kan? Dan dengan nikmat tersebut supaya aku melakukan amalan soleh. Atas nikmat yang kau berikan tu, an a'mala salihah, supaya aku dapat melakukan amalan soleh di atas nikmat tersebut. Bermakna apa? Tu yang saya sebut dulu kan, bang. Antara ciri orang bersyukur adalah menggunakan nikmat Allah untuk melakukan amalan yang soleh. Itu tanda orang bersyukur, kan? Itu tanda orang bersyukur. Ayat ni lah untuk menunjukkan isyarat kepada di antara tanda orang yang bersyukur adalah orang menggunakan nikmat yang Allah berikan supaya dapat melakukan amalan yang soleh. Dia kata, ya Allah, nak sebut yang raja kerajaan menguasai 3 jenis golongan tentera sebagai tentera dia, kan? Kerajaan yang besar, tahu bahasa bapak dia apa yang Allah beri kepada dia, bapak dia Nabi Daud. Suara yang sedap. Sebab Arab kalau sebut apa, kalau orang tu suara sedap, selalu Arab kata mizmar min mazamir ali Daud, seruling daripada seruling keluarga Nabi Daud. Bermakna kesedapan suara lah. Dia menyamakan seruling tu dengan kesedapan suara lah. Mizmar bin mazamir ali Daud. Dan dia kata antaranya lagi melembutkan besi. Apa maksud melembutkan besi? Kan dalam perkataan bahasa Arab mana melembutkan besi, dia ada kemampuan melembutkan besi. Ulama ada bahas, apakah maksud dia melembutkan besi? Adakah dia bermakna dia ambil besi pun macamnya zret melembutkan besi macam ni? Adakah jenis besi terus? Dia mengatakan melembutkan besi adalah suatu bahasa kiasan, simpulan bahasa, macam panjang tangan, kan? Simpulan bahasa menunjukkan apa? Kemahiran dalam tukangan besi. Mampu melembutkan besi maksudnya ada kemahiran dalam tukangan besi, menukang besi.
Iron Man boleh juga dia kata, boleh lelaki besi dalam bab tu. Bermakna dia ada kemahiran lah. Bukannya dia jenis dia ambil besi tu ada yang kata bukan yang tu, tapi ada juga yang kata memang yang tu. Besi tu semua dia boleh lenturkan dengan sangat lembut. Sebab dia kata kalau kita faham tu sebagai tukangan besi, maka mana mukjizat dia? Betul tak? Tukang besi pun samalah dengan Nabi Daud. Betul. Tukang besi samalah dengan Nabi Daud. Kalau kata-katakan masuk melembutkan besi itu adalah kemahiran melakukan tukang besi, so tak ada apa mukjizat lah. Tapi kalau dia kata Nabi Daud boleh melembutkan besi, betul-betul dengan literalnya melembutkan besi, so di situ adalah mukjizat dia kata. So ada dua pandangan dia tu. Maksud dia melembutkan besi itulah. Dan dia kata an amalan salihan tardahu, itu amalan soleh yang engkau redai. Amalan soleh yang engkau redai. Ada tak amalan soleh yang engkau tak redai? Ada. Apa dia? Tak ikhlas. Betul. Amalan soleh tapi tak ikhlas, Allah tak redha. Tu sebab dia minta jelas, nampak? Dia tak cakap amalan soleh je, dia jelaskan. Sebab ada ulama kata dalam ada dua pandangan ulama dalam bab minta ni. Ada yang kata doa ni tak perlu nak spesifik. Contoh dia kata, ya Allah keberikanlah aku 125 yang ada catalyzer, yang ada sport rim berapa inci apa semua, specify dalam doa. Orang kata itu bukan sunnah dalam berdoa. Satu lagi ulama berpandangan, kita dalam berdoa ni minta secara umum saja, tak boleh specify. Tetapi boleh dikatakan sebenarnya yang dalam berdoa boleh digunakan dua cara. Kita spesifikkan pun ada keadaannya, kita umumkan pun ada keadaannya, dibenarkan. Tetapi yang dilarang adalah dia punya specify tu sampai terlalu melampau. Itu tidak sunnah, melampau-lampau. Sampaikan nak apa benda tu terlalu detail sangat Nabi. Kalau contoh dia kata macam ni, dalam keadaan ni boleh je disebut, jadi kalau aku membuat amalan yang soleh, boleh tak? So orang tahu semua buat amalan soleh lah. Tapi dia spesifikkan juga, dia kata amalan soleh yang engkau redai. Bermakna ada amalan soleh yang engkau tak redai, tapi aku tak nak yang tu. Bermakna apa? Supaya aku ikhlas bila aku buat amalan soleh. Dan juga mengikut sunnah. Buat amalan soleh tapi tak ikut sunnah, ada dua kemungkinan, ada dua dia punya kesan ni. Satu, menyusahkan orang kan? Contohnya apa? Bila Allah kata janganlah kau bagi sedekah benda kau tak pakai. Jadi bagi pada bangsa banyak, bagi sepeda koyak. Masuk dalam sepeda koyak, baju koyak lagi yang kau tak pakai kau bagi orang kan. Kalau orang apa, dia punya majlis kahwin dia dah tak makan dan nak basi, dia baru bagi budak tahfiz kan. Dia nak bagi clear dia punya tempat, dia bagi kat orang atas alasan sebab dia bukan sebab nak bagi pun, tapi dengan sebab nak clearkan barang dia. Niat tu kena jaga. Kalau tu itu amalan soleh yang Allah tak redai kan, dia nak bagi orang, nak bagi clear rumah aku, dia bagi. So bercampur barang-barang yang tak boleh pakai pun dia bagi juga. Jadi orang kata, ataupun apa yang telah kamu sedekahkan, la tatabi'u manna wala azza, mengungkit ataupun sehingga boleh menimbulkan sakit hati orang lain kan. Dah bagi barang, ibu asal tak solat ni, awak kenapa usah rukuk? Contoh apa, solat tak solat ni, kau solat tak solat rumah, nak bagi barang kau solat, kau tak solat, dia marah orang solat tak solat apa semua kan. Contoh itu boleh menyakitkan hati orang. Dia kalau nak tegur, bagi, tapi nak tegur dengan keadaan yang baik-baik kan. Janganlah kau buat amalan infak kau tersebut dalam keadaan mengungkit-ungkit. Mengungkit-ungkit itu tak sunnah kan. Amalan soleh tak? Infak, tapi Allah tak redai kerana menyakitkan hati orang lain. So itu sebab dia kata, aku menawar amalan soleh yang engkau redai, wa adkhilni bi rahmatika
fi ibadika salihin, dan masukkanlah aku dalam rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang soleh. Membuat amal soleh yang kau redai dan masukkan aku di kalangan rahmat, di kalangan dan masukkan aku bersama hamba-hambamu yang soleh dengan rahmatmu, supaya kita tergolong dengan kalangan orang-orang yang soleh. Jadi soalan cakap apa kat sini? Isyarat dia apa? Isyarat dia terhadap satu perkara, memahami konsep amalan soleh tu kena betul. Konsep amalan soleh tu kena betul. Kalau nak buat amalan soleh, dia kena tahu sunnah dia apa. Sunnah dia apa, supaya kita tak terbuat benda yang bahkan tak sunnah, melanggar perkara sunnah, dan maka dia tak dapat pahala kat situ, kan? Contoh macam contoh, apa sunnahnya kalau kita buat suatu badan kebajikan? Buat badan kebajikan tu amalan soleh tak? Macam mana kita dapat benda tu agar diridai oleh Allah? Contohlah badan kebajikan, telus, betul, bersistem, betul. Contoh dia, supaya kita kena faham amalan soleh ni bukan setakat buat amalan soleh je dah. Tapi bila kita buat amalan soleh tapi dia menatijahkan benda yang menyusahkan orang lain, boleh menyebabkan kezaliman kepada orang lain, maka itu tak ada sunnah dah. Itu bukan amalan soleh yang Allah redai. Dah buat dah badan kebajikan, bagus amalan soleh, tapi pilih-pilih bulu dalam memberikan barangan. Orang kita je kita nak bagi, contohnya. Amalan soleh tu amalan soleh yang tidak diredai. Sebab apa? Ada kezaliman, dan kezaliman di situ bukan sunnah. So nak buat amalan soleh ni, first kena tahu sunnah dia apa, supaya kita tak buat benda yang Allah larang, kan? Tak terbuat benda yang Allah larang dalam bentuk-bentuk kezaliman yang boleh berlaku. Kadang kita tak sedar satu benda kezaliman. Contoh, benda kezaliman lain, membuat satu majlis grand besar-besaran, kan? Tapi tak dijemput orang-orang yang berhajat kepada makanan, contohnya. Itu sebab orang kata sunnah dalam membuat majlis makan-makan, kena jemput orang miskin, kena jemput anak yatim, mengenyangkan perut orang sekitar, kan? Itu sunnah Nabi tu, bagi makanan kepada kawasan sekitar. Itu adalah amalan Nabi SAW. So kena tahu sunnah dia apa dalam buat baik. Nak buat baik pun ada sistem, supaya apa? Amalan soleh yang diredai. Jangan kita ingat asalkan amalan soleh kau ni, asalkan amalan soleh. Kan kebanyakan kita asalkan amalan soleh. Benda baik apa salahnya, kan? Asalkan amalan soleh. Tapi dia tak sedar amalan soleh itu membawa kepada kezaliman kepada orang lain tanpa dia sedar, betul tak? Boleh membawa kezaliman kepada orang lain tanpa dia sedar. Itu sebab dia kata anak amalan solihan tardahu, amalan soleh yang engkau redai. Nampak? Bila dia berdoa pun, dia doa supaya bersyukur. Tadi yang bersyukur yang pertama yang mana? Menyebut apa? Alhamdulillah. Ayat ni disyarat kepada apa? Cara bersyukur. Dia sebenarnya dia ajar kita cara bersyukur ni. Tahu tak? Apa pengajaran cara bersyukur yang ajar? Yang pertama, dapat nikmat ni sebut, iktiraf, kan Ibnu Qayyim sebut tadi, mengiktiraf amalan nikmat kita dapat tu. Menyebut apa? Alhamdulillah. Tapi jangan sebut Alhamdulillah kat mulut saja. Tapi kena buat apa yang kedua? Ya, sebelum tu, menyatakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di bahagian mana kita kena menyatakan nikmat Allah? Di bahagian mana, ayat mana sebut? Wahai manusia. Nampak? Dia ajar kita cara yang bersyukur sekarang ni. Bila kita dapat nikmat, beritahu kepada orang, syukur. Itu adalah cara bersyukur. Memberitahu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah cara bersyukur. Dia kata kena sebut kat orang.
Beritahu kat orang. Ha? Tak, macam saya sebut tadi, Ibnu Qayyim ada membahaskan ada beza antara beritahu nikmat dengan cara belagak, beritahu nikmat dengan cara bersyukur. Kan? Apakah yang membezakan dua keadaan tersebut? Tidak sombong dalam keadaan bercakap dalam keadaan wah dia je best. Itu kita biasa jumpa je, wah dia je best. Dia cakap benda tu 10 bang, 10 benda dia cakap, 9 tu dia yang best. 9 tu dia yang best sebenarnya. Tu orang kata ni cakap nak good dia kan. Orang kata cakap nak good dia. So ada beza. Apa orang kata menyatakan nikmat, menyebut nikmat yang Allah berikan tu adalah sunnah dalam cara bersyukur. Ibnu Qayyim ada sebut benda tu. Cuma dia bezalah. Macam kita katakan dalam keadaan sebut dalam keadaan menyombong, itu sifat nak menyombong, ataupun tidak ada pujian kepada Allah. Merendahkan orang lain. Faham tak? Itu kedua. Yang ketiga mana bang? Yang ketiga membuat kebaikan, amalan soleh yang dia gunakan nikmat, menggunakan nikmat yang Allah berikan ke atas jalan soleh. Apa? Jalan soleh apa? Yang diridai. Bermakna ada jalan soleh yang tak diridai oleh Allah. Itu bermakna daripada ayat yang atas sampai ke bawah ialah tentang cara bersyukur. Okey. Dan orang kata nak muhasabah diri, dan berapa banyak dah nikmat Allah yang kita gunakan jalan yang tak diridai oleh Allah. Kita nak muhasabah diri kita balik kan. Kita tadabbur Quran ni biar sampai menyesal dengan dosa-dosa kita, betul tak? Tadabbur ni biar sampai jadi baik. Kita fikir balik lepas ni kita tak boleh buat dah macam itu. Nikmat Allah beri yang kita gunakan jalan yang salah. tak nak buat. Kalau katakan kata manusia kan, takkan kita semua tak pernah buat kan. Kadang ada benda kita tak sedar kan, nikmat Allah yang kita Allah beri yang beri kita gunakan jalan yang salah. Kita tak pernah buat. Sekejap dia macam sedar sekejap. Sekejap. Sedang sedih. Sedih. Habis Bilal mampu kau. Tante Habis Bilal kata Ustaz Daud dia cakap dia pun sama juga. Orang kata yelah betul lah, orang kata kan itu sifat manusia dia kata. Mungkin kadang-kadang dalam kelas kita sedar, kita tahu benda tu salah, tapi sebabkan nafsu yang bersarang, kita tak didik dia supaya dia lunak dengan apa yang Rasulullah SAW kata hatta hawahu, sehingga hawa nafsu dia mengikuti benda yang Allah nak. Tak didik dia dalam keadaan hawa nafsu pun ke arah benda yang Allah nak. Manusia memang dia guna hawa nafsu. Kadang orang kata tu yang Hanzalah pernah sebut kan, time kelas dengan Nabi semua jadi baik. Kita ingat akhirat, kita ingat dosa pahala semua kita ingat. Tapi pada balik rumah dah duduk dengan anak-anak, dia kata dah huang-huang kawan, benda semua tak ingat. Benda kata ya Hanzalah sa'ah-sa'ah, bahagi-bahagikanlah masa kau Hanzalah. Ada masa bersama kita ingat, ada masa juga kau kena sediakan bahagian kau bersama dengan orang lain. Tak salah kau nak berhibur sekejap, kau nak bercuti dengan anak-anak apa semua, tak ada masalah tu semua. Maknanya bukan nak kena sentiasa ingat akhirat, ya tak. Sebab dia katanya, saya ingat Tok Guru Aziz ada sebut lah, dia kata kalau ada beza antara manusia malaikat dengan manusia-manusia kan? Manusia malaikat dengan manusia-manusia. Kalau manusia malaikat ni, dia bagi dia semuanya benda ni hanya untuk Allah je, tapi tidak ada bahagian dia untuk manusia lain yang hidup sekeliling dengan dia. Itu manusia malaikat. Kerana malaikatnya style, malaikat punya hawa nafsu yang Allah berikan kepada dia, dia memang ikut tegak je apa Allah suruh. La ya'suna ma amarullah wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'suna Allah wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia tak akan sekali-kali mengingkari kata-kata Allah, dan dia akan buat apa benda pun yang Allah suruh.
So malaikat, dia kata ada beza antara malaikat dan malaikat manusia. Kalau manusia-malaikat dan juga apa tadi? Manusia yang manusia. Kalau manusia yang manusia, dia tahu ada time dia dengan Allah, ada time hak dia bersama Allah, ada hak dia bersama hak orang sekeliling yang dia hidup sama. Kalau dia tahu itu semua adalah benda yang agama suruh. Ada juga manusia malaikat ni, apa ni, bagi dia jalan pahalanya hanya boleh dapat melalui ibadat saja. Tapi kalau manusia, setiap inci kehidupan dia semua ibadat. Dia faham tu semua adalah jalan untuk ibadat dia. Itu semua ladang pahala dia. Ladang pahala daripada mak dan ayah dia, kepada adik-beradik dia, kepada kaum keluarga dia, darah daging dia. Itu semua adalah tempat dia, semua adalah ladang ibadat dia. Berbanding ada orang yang nampak hanya masjid ladang ibadat dia, hanya rakan-rakan jemaah di masjid ladang ibadat dia. Faham tak? Itu tak guna Aziz bahaskan tentang manusia dan juga manusia-malaikat. So benda ni kena orang kata cara berfikir yang betul. So Quran ajar benda ni sebenarnya, cara berfikir yang betul, cara hidup dengan cara hidup yang betul, kan? So orang kata macam ni, dia ajar kita cara bersyukur ni, kan? Kemudian ayat ni juga dia ajar kita cara merendahkan ego. Merendahkan ego. Fatabassama dhahika. Dia cuma gelak kecil saja kerana melihatkan kepetahan makhluk Allah yang kecil itu berkata-kata, sungguh semua anak buah dia masuk, kan? Ayat ni juga menunjukkan kepada apa? Mengambil pelajaran walaupun daripada orang yang berusia muda daripada kita. Berusia muda daripada kita. Tapi ada juga yang mengatakan, ada yang cakap macam ni. Saya baca ada yang kata macam ni. Ketika ayat ini menunjukkan Sulaiman menunjukkan sifat seorang ketua, semut itu juga sedang menunjukkan sifat seorang ketua. Sebagai satu pelajaran, sifat seorang ketua adalah menjaga kebajikan anak-anak buah dia. Itu sifat seorang ketua yang perlu ada. Bukan dia lagi menghambakan orang di bawah dia. Kerana Nabi SAW itu adalah bukti contoh kepada akhlak Quran tu. Dia tak pernah nak menyusahkan sahabat-sahabatnya. Dia bukan jenis orang yang sangat, dia bukan jenis nak kata, kau pergi buat tu, kau pergi buat ni, kau buat tu. Arahan dia pun kerana untuk mendidik orang tu. Nabi adakah namakan diri dia sebagai ketua? Adakah dia panggil itu orang-orang tu semua anak-anak buah dia? Dia panggil dia orang tu siapa? Sahabat, kawan-kawan. Kawan-kawan ni maksudnya sama taraf. Dia tak panggil nama anak-anak buah aku ni, ini orang suruhan aku ni, kan? Dia tak panggil ni semua orang suruhan ni. Dia panggil semua sahabat, kawan-kawan. Menunjukkan tak ada level yang lebih antara, sedangkan dia seorang ketua, tapi dia tak nak ada label tu. Dia gunakan label sahabat, bukan antara pengikut orang ketua. Sahabat, kan? Lebih dalam hadis banyak disebut sahabatku. Dia kata anak buah aku tadi, dia sebut pengikut-pengikutku, bukan. Dia tak guna pengikut-pengikut. Tapi dia guna siapa pengikut-pengikut? Kita seluruh umat Islam dia panggil pengikut-pengikut. Awak, kan? Yang masa Nabi berjumpa dengan sahabat di kuburan tu, kan, bila dia kata, Nabi kata apa? Apa tu ayat tu? Nabi mengatakan bahawa orang yang tak pernah melihat dia, Nabi namakan sebagai apa? Pengikut, saudara, umat. Dia datang dengan riwayat itu. Kau kata, habis tu kita orang ni siapa? Dia kata apa? Bal antum ashabi. Korang sahabat aku. Yang ni semua tak pernah nampak aku sebab aku dah panggil semua pengikut. Tapi korang sahabat aku kerana korang nampak aku. Antara cara nak
Tapi tak boleh pakai cara tadabbur ni pada semua keadaan. Betul tak? Kalau seorang di bidang tentera, wah semua sahabat, wah pijak kepala anak buah. Betul tak? So dia kena lihat keadaan lah. Nak tadabbur ayat Quran ni kena bijak. Dia jangan pandang selorong, tak? Nas agama bukan macam tu. Nas agama ni adalah cara kita menggunakan ayat-ayat Quran untuk cara kita nak mengamalkannya, bijak mengikut situasi. Itulah hikmah. Hikmah itulah mengikut situasi. Kerana kita tengok banyak dalam hadis kan, sahabat-sahabat tak pandai nak membezakan di antara yang mengikut situasi dengan tegak ikut nas, kan? Ada banyak berlaku macam tu. Jadi kita katakan ayat yang ke-19 kita berhenti ni, saya kita habis kat sini. Mana penutup ni? Tutup ke? Dah. Dah. Sekejap. Last. Habis ni tutup. Kalau saya lah, saya peribadi bang, saya peribadi ayat ni